أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jazakallah khair. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan hidayah yang Allah taala kurnia bekal buat kita. Sekali lagi di malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita bertemu di Dewan Baitus Salam ini, tak lain tak bukan untuk sama-sama kita menempatkan diri kita di atas sebuah jalan penuh kebaikan. Itulah dia jalan menuntut ilmu pengetahuan. Moga-moga sedikit daripada usaha dan upaya ini Allah Azza wa Jalla hitunglah ianya sebagai amalan saleh, dan dengannya kita senantiasa berharap moga-moga di atas jalan ini kita dimudahkan untuk sama-sama berkumpul di dalam Jannatil Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam hari ini kita menyambung kembali pembacaan kitab kita, kitab Syarah Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani rahmatullahi alaih wa ghafarallahu lah, di mana pada pertemuan yang sudah telah kita membacakan pada tajuk yang ke-82 iaitu doa Al-Ghadab pada muka surat 314. Doa Al-Ghadab iaitu doa orang yang marah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marah ini adalah salah satu di antara sifat basyariyah. Siapa sahaja di kalangan manusia yang tak pernah merasa marah, hatta untuk haiwan sekalipun Allah Subhanahu wa taala hantarkan rasa ini, andai rasanya diri mereka terancam. Maka dengan itu Nabi SAW telah pun mengajarkan kepada kita doa indal ghadab. Kalau kita ada rasa marah, rasa tak puas hati, ini basyariyah. Cuma di luar daripada kemanusiaan ataupun basyariyah ini, andai kata kita tak pandai nak kawal kemarahan. Sebab itu Nabi SAW sebut laisa syadid bisur'ah wa innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Nabi kata orang kuat ni bukan orang yang menang bergaduh, bertinju, tapi orang yang betul-betul kuat adalah orang yang mampu mengawal dirinya di awal-awal kemarahan. Dalam satu hadis yang diceritakan daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, la taghdab walakal jannah. Nabi kata tak usahlah marah beria sangat, nescaya syurga akan menjadi milikmu. Jadi di antara pintu untuk kita ketuk pintu syurga Allah Azza wa Jal, untuk kita selak langsir syurga Allah Ta'ala, untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi ajar kepada kita, usahlah marah. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pun mengucapkan, ausini ya Rasulullah, tolong bagi wasiat kepada aku wahai Rasul. Apa nama lelaki ini? Jariyah bin Qudamah. Jariyah bin Qudamah. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta satu je nasihat. Dia kata, bagi ke aku satu wasiat wahai Nabi. Nabi pun kata, la taghdab. Faraddada mirara. Nabi dah ulang-ulang, la taghdab, la taghdab. Dia tanya lagi, apa lagi wahai Rasul? Qala la taghdab. Nabi kata, tak usahlah marah. Jadi pada muka surat 314 yang kita dah bahas pada pertemuan yang sudah, saya buat ulang kaji sikit lah supaya kita dapat manfaat. Pada muka surat 314 ini ada sebuah hadis yang didatangi daripada Sulaiman bin Surat. Sulaiman bin Surat. Apa kata Sulaiman bin Surat? Istabba rajulani 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu julusun aw nahnu 'indahu julusun. Saat kami sedang duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kala itu terdapat dua orang lelaki yang saling mencela antara satu sama lain. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdaba, dan seorang ni dia mencela dalam posisi teramat marah. Qad ihmarra wajhahu, muka dia pun sampai merah-merah. Biasa tengok orang marah sampai merah-merah muka. Satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kalau marah terzahir kemerahan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluar urat di antara dua kening, nak menunjukkan Nabi pun pernah marah juga.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda bila Nabi tengok dua orang ni saling cemuh mencemuh, hina menghina sampai merah-merah muka ni, Nabi kata inni la'alam kalimatan, aku ni sangatlah tahu ada satu kalimah, law qalaha la dhahaba anhu ma yajid, kalau dia sebutlah perkataan ataupun kalimah ini, nescaya rasa yang ada dalam dirinya akan berlalu pergi. Law qala, alangkah indahnya kalau dia sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kita pun macam tu juga, jamaah sekalian. Saya selalu bawa analogi, saya selalu bawa contoh. Kita ni kadang-kala bawa kenderaan, tak kisahlah motor ke kereta ke. Kadang-kala ada di kalangan umat manusia ni akalnya mungkin pendek, ketergesaan mengawal diri dia. Dia nak cepat kelang kabut, sampai-sampai dia nak take over jalan kita pun tak bagi signal dan seterusnya. Maka rasa marah mesti memuncak dalam diri selaku orang yang normal. Maka kembalilah kepada hadis ini kerana Nabi dah bagi petunjuk, inni la'alamu kalimatan, aku sangatlah tahu satu kalimah, lau qalaha, kalaulah dia menyebut atau kita pun menyebut, la dhahaba anhu ma yajid, nescaya akan berlalulah rasa marah tadi. Apa kalimah tadi tu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Namun apa yang berlaku jemaah sekalian? Salah seorang tu sebutlah faqalu lirajulin, maka ada seorang lagi ni dia tak sebut lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka sahabat-sahabat yang lain pun tegurlah yang seorang ni, ala tasma' ma yaqulun nabi, kau tak dengar ke apa yang Nabi pesan? Maka kata dia, qala inni lastu bimajnunin, aku ni bukannya gila. So dia tak boleh tahan kan, cuma dia tengah marah dia tu tak reda lagi. So nampak lagi lah dia punya asar-asar kemarahan. Taib. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sinilah untungnya kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menganut agama Islam yang hanif dan juga yang suci, kerana di balik setiap persoalan tu Islam ni hantar jawapan. Kan? Sebab ada orang kadang-kala dia marah tu dia pun nak pergi healing. Kan? Tu yang duduk tepi gunung, duduk tepi bukit kan. Tengok KLCC walaupun tak nampak jerebu tebal, penuh juga orang tadi saya nak main tadi ni. Kan? Tak tahu apa nak cari kan. Tapi ala kullin mafi muskilah lah, mungkin itu yang dia rasa itu ubatnya kan. Jemaah dimuliakan Allah SWT, maka kita ambillah jalan sebaliknya. Kalau kita ada rasa marah, kalau kita ada rasa tak puas hati, ulanglah ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jom kita pergi kepada tajuk yang baru pada malam hari ini, tajuk yang ke-83, doa yang ke-194. Apa tajuk besarnya? Doa mimman ra'a mubtala. Doa ketika melihat orang lain tertimpa musibah. Doa ketika melihat orang lain tertimpa musibah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham satu hakikat, hidup ini penuh dengan ujian. Kalau tak kena pada tubuh batang sendiri, kadang-kala ujian tu pi pada orang lain, sampai pada orang lain. Namun begitu, tidaklah sepatutnya bagi seorang Muslim yang melihat teman seakidahnya, teman seagamanya tertimpa musibah untuk dia bergembira. Nah, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam hantarkan kepada kita doa yang sepatutnya kita jadikan amalan. Man ra'a, tengok daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a mubtalan faqala, barang siapa yang melihat orang tertimpa musibah, maka hendaklah dia mengucapkan doa ini. Cuba sebut sama-sama, alhamdulillah allazi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Maratan thaniyah, kali kedua, sekali lagi, alhamdulillah allazi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Saya ulang sekali lagi, tengok makna Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, barang siapa yang melihat orang lain tertimpa satu-satu musibah lalu dia mengucapkan doa yang semisal kita bacakan beramai-ramai tadi, apa faedah dia? Nabi kata, lam yusibhu dzalikal bala, nescaya kita tidak akan tertimpa musibah yang serupa. Jadi ini adalah salah satu busyra, khabar gembira untuk kita.
Betul, kita kadang-kala hati terusik, hati kita ketika melihat orang-orang yang tertimpa musibah di tepian jalan, tayar motor pancit, apa lagi aksiden, apa lagi minyak habis, ada orang yang tolak tolak motor dari kejauhan. Maka selaku orang yang beriman, orang yang berilmu, tak selayaknya untuk kita ketawakan mereka, apatah lagi kita nak ucapkan ucapan yang kurang enak kepada mereka, padan muka dan seterusnya. Tak mampu, tak boleh pun. Jadi Nabi SAW ajarkan kepada kita hamdalah, lafaz puji-pujian kepada Allah SWT, semisal yang kita bacakan tadi. Apa maksudnya jemaah sekalian? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi, yang dialah yang afani, telah menyelamatkan aku, mimma betalaka bih, dari musibah yang menimpamu itu, wa faddalani ala kathirin, dan dialah Allah yang telah memberikan keutamaan kepadaku, mimman khalaqa tafdila, melebihi banyaknya orang-orang. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tengok, hatta kita sendiri yang telah menjadi Islam, yang telah pun mengaku diri kita sebagai seorang yang beriman, Allah Ta'ala sound kita dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nas an yutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Allah Ta'ala kata, adakah kiranya kamu bajet-bajet senang-senang kalian nak claim kalian tu dah beriman habis dah, sedangkan belum sampai lagi ujian kepada kalian. Dalam surah Al-Baqarah muka surat 33 ayat bawah sekali, Allah Ta'ala tegur sekali lagi, am hasibtum an tadkhulul jannah, kamu bajet senang-senang ke nak masuk dalam syurga aku? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum, sedangkan belum sampai lagi kepada kalian ujian-ujian sebagaimana yang aku timpakan kepada umat-umat terdahulu. Massatsumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, mereka terkena penyakit, penderitaan, kesengsaraan. Zulzil, ada gegaran, kegoncangan bumi pada tanah mereka. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman sampai bertanya, mata nasrullah, bila pertolongan Allah nak sampai. Kita dah kena ke ujian macam tu? Lisa jemaah sekalian. Tapi hari ni kita tengok saudara muslim kita dekat Palestin. Allah mansur ikhwanana al-mujahidin fi sabilik, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah hantar bantuan kepada mereka dan juga kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tengok, pernah tak kita diuji sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berguling-guling di antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi? Nak dengar kisah? Kan sampai datang seorang lelaki itu, dia pijak, dia kata apa? Alaka junun, dah gila ke? Siapa kata Abu Hurairah? In hiya illal ju', aku bukan gila, tapi akulah lapar. Nak bagi isyarat bagaimana iman sekental itu pun Allah Taala uji lapar sampai berguling-guling. Selalu saya sebutkan juga, ada di kalangan sahabat Nabi yang terpaksa makan dahan-dahan yang berduri, punyalah lapar sampai koyak pipi-pipi mereka. Kita hari ni tak kena jemaah sekalian. Kemudian kita bajet, kita lah paling beriman sekali. Tu ya Allah Ta'ala kata, wahum la yuftanun, kalian belum kena uji lagi. Dan dalam satu hadis Nabi SAW kata apa? Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Ta'ala kalau cinta satu-satu kaum, Allah Ta'ala mesti uji. So saya nak patah balik kepada apa yang disampaikan pada tajuk pada malam hari ini. Kadang-kadang ujian tak menerpa kita, tapi dia menimpa orang lain. Nah, di sinilah dia kita belajar satu doa yang Nabi SAW suruh kita amalkan. Alhamdulillahillazi afani, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku, mimma betalaka bih, daripada terkena ujian yang menimpa dirimu. Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila, dan dialah Allah yang telah melebihkan aku, memberi keutamaan kepadaku melebihi banyaknya orang yang lain. Makanya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara doa yang memang kita nak kena amal lah. Sebab pelajaran kita berkenaan dengan Hisnul Muslim ni bukan setakat nak tamatkan kitab, tapi Hisnul Muslim ni lebih kepada amalan. Selalu kita duk sebut orang berilmu itu bukan banyak mencatat ataupun menulis, tapi sebenar-benar orang berilmu saat dia dapat ilmu, dia makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kita takut kepada Allah adalah dengan beramal dengan ilmu. Okey, tengok dekat sini syarahan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat orang tertimpa musibah, yakni orang yang tertimpa musibah berupa penyakit dan kurang sihat, atau orang yang tertimpa musibah berupa jauh dari Allah dan agamanya yang lurus. Mana kalau kita tengok kawan-kawan kita kan, kadang-kala dia tak dekat dengan Allah Azza wa Jal, tapi Allah Ta'ala bagi dia macam-macam. Maka jangan pula kita nak jealous.
wala ta'du aynaka ila ma matta'na bih. Jangan pernah engkau Allah Taala bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan rasa jealous dengan apa yang kami berikan kepada mereka. Orang-orang yang kafir ni, istidraj dan seterusnya. Begitu juga kalau kita tengok ada orang tertimpa musibah, sama ada penyakit ataupun kurang sihat. Kan kita tengok ada teman-teman kita, guru-guru kita yang kurang sihat, maka antara ucapannya begini. Selain daripada kita kata syafakallah syifaan ajilan, ataupun kita sebut apa, Allahu yashfihi, Allahumma yashfihim dan seterusnya, maka ini antara doa yang boleh kita amalkan. Sabda Nabi SAW lagi, dan dia telah memberikan keutamaan kepadaku melebihi banyak orang. Boleh sahaja bahawa yang dimasukkan dalam hal ini adalah sekumpulan orang yang tertimpa musibah dan Allah Ta'ala telah memberi kepadanya keutamaan melebihi mereka itu. Pasalnya dia telah disebabkan dari musibah yang menimpa mereka tersebut. Okey, muka surat 316. Sayogianya orang yang mengucapkan doa ini dengan merendahkan suaranya sebatas ia mendengarnya sendiri. Ini dalam kerangka nak jaga hati orang tu lah. Kaki tengah sakit-sakit, kita pula baca kuat-kuat, kecil hati kawan kan. Alhamdulillah pula kan. Lagi dia pun kata Allahul Musta'an. Dan tak perlu diperdengarkan kepada orang yang tertimpa musibah itu agar hatinya tidak bertambah pedih. So once kita pergi ziarah kawan-kawan kita yang sakit, aksiden dan semisalnya, Nabi ajar kita baca apa? La ba'sa tahurun insyaAllah. Yang tu ayat itu lebih dapat menyebabkan hati dia berbahagia lah. Kita kata apa kat dia? La ba's. La ba'sa maksud apa? Tak mengapa. Tahurun, semoga disucikan dosa-dosa, insya-Allah. Ayat-ayat tu jauh lebih menggembirakan hati orang yang tertimpa musibah berbanding alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bih. Kita sebut macam tu, kecil hati kawan tu. Kan kita dah katakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim yang baik itu adalah orang Muslim yang lain terselamat daripada lidah dia dan juga perbuatan dia. So kalau kita nak claim kita ni orang baik, jangan sakiti hati orang-orang Muslim yang lain ataupun manusia yang lainnya. Lain halnya jika musibah itu merupakan kemaksiatan, dia boleh memperdengarkan doa tersebut. Kita tengok kawan kita minum arak, kemudian dia kata, tengok tak kena azab pun, tak kena apa-apa pun, tengok aku berzina elok aja pun, sihat walafiat je, tak kena sifilis ke, tak kena penyakit apa-apa pelik pun. So kita boleh baca alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Boleh hafal tak? Kalau ramai jadi kum, Ustaz. Di mana? Kalau ramai jadi Mimma btalakum bih. Lebih kurang boleh lah, tak jadi masalah lah. Kan? Kalau ramai lah. Sama juga macam kalau seorang yang mengucapkan, yang bersin, hacum dia sebut alhamdulillah, kita kena sebut yarhamukallah. Dia seorang kan. Kalau ramai-ramai orang bersin serentak, boleh lah. Hatta kalau dia seorang yang terhormat, guru ke, mak ayah kita ke, sebabnya kita dah belajar dhamair dalam kelas bahasa Arab, saya kira kan, dengan Ustaz Adli kan. Dhamair ni dia ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, atuma, antum, anti, antuma, antuna, anna, nahnu tu kan. Dia ada satu point, kita memang kena pakai dhamir tu kepada seseorang dengan lafaz lit ta'zim, untuk kita mengagungkan dia. Sebab tu saya selalu kata, saya sangat tak gemar, ni pendapat saya lah, saya sangat tak gemar bila ada di kalangan kita bersembang dengan ustaz-ustaz, dia pakai lafaz anta. Sebab tak menampakkan kehormatan, pengagungan kepada sang guru. Kita bukan nak agungkan dengan pengagungan yang dahsyat, tapi adab. Itu saja. Sebab tu kita lebih baik kalau berbicara dengan guru, berbicara dengan mak ayah kita, dengan orang-orang yang soleh, maka kita pakai lafaz antum ataupun kum, walaupun dia sakit seorang-seorang. Syafakumullah wahai ustaz, syafakumullah wahai ustazah kan? Itu jauh lebih baik lah dari sudut adab. Tapi kalau dia seorang tadi, macam tadi lah kan. Sebab apa? Sama juga bila Nabi dapat cucu Hasan dengan Husain radhiyallahu anhuma, Nabi baca apa? U'idzukuma, aku minta perlindungan ke atas kalian berdua daripada siapa? Allah Azza wa Jal, daripada apa Syekh? U'idzukuma bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
dengan kalimah-kalimah yang sangat sempurna daripada kejelekan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. So Nabi cakap u'idhukuma, pasal memang ada 2 orang je. So kalau kita punya anak seorang saja, kita bacalah u'idhuka. Kalau dia perempuan, kita baca u'idhuki. Kalau dia ramai, kita baca u'idhukum. Nampak tak? So tak ada poin besar sangat lah kalau kita nak tukar seorang jadi ramai ke ramai. Tapi kalau kita belajar dhamair tadi, kita akan lebih mudah faham lah time bila aku nak pakai kaki kum ni. Kaki, kuma, kum. Kunna. Ada satu lagi kan? Kunna. Assalamualaikum. Dulu tengok kita Alibaba Bujang Lapuk kan? Ada ya? Masa siapa datang? Isteri Alibaba lah. Dia nak pergi rumah Sudin kan? Dia nak minta apa? Pinjam? Cupak kan? Tengok dia bagi salam macam mana? Assalamualaikum. So Norma dia jawab Waalaikumsalam. So lafaz tu tepat kan? Tapi kalau orang tanya ikut sunnah tak ikut sunnah, so patutnya Assalamualaikum lah. Tapi nak ceritanya mungkin Piramli memang di sekolah Arab dulu kan, so mungkin dia nak nampakkan keluasan kan. Dulu waktu saya pergi Taif dahulu, saya jumpa dekat golongan-golongan yang dekat duduk kat dalam hutan kat padang pasir tu. So dia sebut Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang-orang dia sebut Waalaikumsalam. So dia ada lorak-lorak di lagu tu lah. So macam tak adalah aneh sangat bila kita dengar Assalamualaikum ni. Kalau orang belajar bahasa Arab tak pelik sangat lah. Kalau kita dengar Assalamualaikum pelik. Awal-awal saya dengar tu kata biar betul ya Assalamualaikum, tapi memang ada dia punya lorat tu Waalaikumsalam. Baik, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lainlah halnya jika musibah itu berupa kemaksiatan, dia boleh memperdengarkan doa tersebut. Hal itu termasuk bab peringatan bagi pelaku maksiat jika tidak dikhawatirkan adanya kerosakan dari hal itu. Wallahu ta'ala a'lam. So kalau selain daripada maksiat, kita baca seorang-seorang, kita dengar sendiri je lah. Kita dalam kereta lah kan. So kita duduk nampak ada kawan-kawan yang duduk kat luar kereta, siap angkat handphone waktu malam flashlight tu, suruh ke kiri, ke kanan, suruh mengelak lah kononnya yalah malam accident kan. Ini antara ucapan kita boleh baca lah. Paling-paling kalau tak hafal pun jamaah sekalian, apa kita nak kena baca? Allahumma ghafir lahum, Allahumma arhamhum. Doa-doa. Sebab bila kita doa kepada Muslim yang lain dalam posisi dia tak dengar, Allah hantar malaikat duduk atas kepala kita untuk sebut apa? Amin. Walaka bimithl. Untuk engkau pun macam tu juga. So paling-paling kita sebutlah, ya Allah maafkanlah dia, ya Allah kasihankanlah mereka. Maafkanlah mereka, kasihankanlah mereka. Tapi pada malam hari ni kalau kita dah nampak ada orang tertimpa musibah, kita dah belajar satu doa yang saya kira rugi tak amal. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma selalu sebut, apabila sampai kepada engkau satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan biarkan dia berlalu tanpa engkau mengamalkan walau satu kali dalam hidupmu. Cubalah amal-amalkan. Kita akan dapati nikmatnya beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pergi tajuk yang baru. Bacaan di dalam majlis. Bacaan dalam majlis. Okey, kita tahu perkataan majlis ini datang daripada perkataan jalasa. Jalasa ni maksud dia apa? Duduk. So bila mana nama dia majlis, dia jadilah tempat duduk-duduk. Faham tak? Tu dia panggil majlis keramaian, majlis apa lagi kan? Tempat duduk orang berkumpul. Biasanya disebut majlis. Dia ada satu je. Dia ada lagi kan perkataan macam ta'am, makan. So kalau ada mim tu mat'am, boleh jadi apa? So itu terjemahan yang kita panggil apa? Terjemahan yang terkehadapan lagi lah. Kalau yang dulu orang panggil tempat makan lah, kedai makan. So bila ada mim dekat depan tu dibawa ke arah tempat. Masyrab, maqha. Kan kita ada gahwah, kopi kan. So dia panggil maqha, tempat ngopi ya. Kan? Maqha ni pun tempat internet, dia panggil macam tu lah. Baik, bacaan dalam majlis kita dapat tengok dekat sini datang daripada siapa hadisnya? An Abdullah ibn Umar, ani ibn Umar radhiyallahu anhuma qala inna kunna lana'udda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi yaqul. Ibnu Umar, ini saya kata tadi, antara orang yang ketika mana sahabat-sahabat yang lain pernah kata kalau nak tengok manusia yang paling banyak mengamalkan sunnah, yang paling hampir dengan sunnah, kena tengok siapa? Abdullah ibn Umar. Bukan berarti yang lain tak ikut sunnah, tapi beliau ni
sangat dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam Syama'il Muhammadiyah dia sendiri pun pernah rekodkan dekat kepala dan juga janggut Nabi ada berapa helai uban? Kurang daripada 20 helai. Punya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai boleh kira. Kat kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan janggut Nabi ada berapa helai? Kurang 20 helai. Yang bagi tahu nombor yang jelas siapa? Anas bin Malik. Dia kata berapa belah? 14 helai. Tu lagi dahsyat, boleh hitung. 14 helai. Apa dia? Saya boleh kira uban Ustaz. Jangan cabut lah. Orang dulu kan cabut selai sekupang lah saya. Kan? Tak sarut cabut lah. Kalau dulu kita pun tak tahu, dulu nak beli gula-gula, hak tu lah pun jalan paling senang nak dapat. Dapat 10 sen, dapat 20 sen kan. Allahul musta'an. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dia kata apa? Inna kunna lana'udda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis. Kami dahulu saat bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah menghitung Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ucapan ini dalam sebuah majlis. Apa ucapannya? Sebut sama-sama. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta At-Tawwabul Ghafur. Innaka antat Tawwabul Ghafur. Berapa kali? Mi'ata marrah. 100 kali. So Nabi duduk-duduk dalam satu majlis pun Nabi tak sembang lara. Banyak aja dalam kitab Syama'il Muhammadiyah kalau datang bab Nabi makan ramai-ramai dengan sahabat Nabi, kami sembang dunia, Nabi pun sembang dunia. Faham tak? Makna katanya tengah makan ramai-ramai, kalau nak sembang bab dunia, Nabi pun buat perangai itu juga. Kita boleh tiru lah. Janganlah makan tu diam aja kan. Tapi orang-orang kita dulu marah tak? Kalau makan bersembang. Dia marah kalau bunyi cekek-cekek tu. Gitu. Fadal. Dalam tu Ustaz kata kalau kita tengah sembang dunia, maka Nabi pun akan join sembang dunia lah. Jadi kadang-kadang kita tengah sembang bab, ada yang mengadu lah, dia kata yang mengadu dia pun imam, dia kata macam mana bang, dia jadi macam potong steam. Kita tengah sembang, kita sembang ni macam ni, uka-uka, dia kata astagfirullahaladzim, zaman ni dah berlalu dah, duit pahala dah, lahor. Dia katalah macam bajet suci. Bajet suci, hak tu mahal tu. Dia nak pun macam nak cakap jangan. Dia pun cakap baik lah, tapi macam tak kena, tak baik. Macam ni, lepas tu ingat kisah. Ya, betul. Sebab tu dalam Quran, kita ni kok mana pun, apa-apa, dalam bab muamalat, dalam bab keduniaan, dalam bab keagamaan, jadikanlah Nabi sebagai ikon. Apa-apa sekali pun, jadikan Nabi SAW sebagai ikon. Allah Ta'ala kata apa kepada Nabi dan juga umat Islam? وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ. Dalam hidup ni, jadikan akhirat keutamaan. Tapi, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Jangan lupakan urusanmu atas dunia. Betul jemaah sekalian, kita sangat berhajat untuk meraihkan dunia kita. Kalau ahli sukan, dia akan berbicara bab sukan. Ahli gadget akan cerita bab gadget. Betul tak? Ahli-ahli perdagangan dia akan cerita tentang jual beli, import ekspor dan seterusnya. Itu dunia. Kan? Sebab tu saya kira ustaz-ustaz yang dah di akhir-akhir ini, saya tengok hatta ustaz-ustaz sunnah Indonesia pun selalu bagi galakan, jangan lupa bersenam. Jangan lupa bersenam. Di balik kita ni nak kejar akhirat, baca Quran, baca hadis, baca buku-buku tafsir, bla bla bla. Tapi dalam waktu yang sama, jangan lupa bersenam. Sebab tubuh badan ini ada hak-hak dia. Kalau perut kita lapar, kita berhajat kepada makan. Kalau tekak kita dahaga, kita berhajat kepada air untuk menghilangkan haus dan juga dahaga. Begitu juga tubuh badan. Bila dia lemah, dia bukan semata-mata nak kena rehat tidur sahaja. Maka dia berhajat kepada latihan. Untuk mendapatkan otot macam Abu Talha, dia berhajat kepada latihan. Betul tak? Untuk sama juga takwa pun begitu. Dia sangat berhajat kepada latihan. Tidaklah takwa ni tengah sembang bab duniawi, tengah makan-makan nak sembang bab kan ittaqillah. Tengah bertakwa lah ni sembang. Faham tak? Bukan sembang bab maksiat. Sembang bab workout, sembang bab suplemen ke. Maafi muskilah. Sembang. Kan? So macam tadilah, kawan-kawan kita ni mungkin kita kena nasihat lebih sikit lah kot. Dia biasa-biasanya orang-orang macam ni, dia mungkin dia baru ni kot. Baru kita panggil apa? Hijrah. So dia pun rasa macam yalah, semua kena nak semak akhirat saja. Patah balik kitab Syama'il Muhammadiyah, settle.
Kan? Saya kira banyak benda yang menyebabkan hidup saya bertukar darajah. Darjat ni kan, darajah lah, darjah kan. Dahulunya mungkin macam ni, sekarang dah jadi macam ni. Sebab selalu bergelumang, alhamdulillah, dengan kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita boleh tengok pilihan makanan Nabi, bersukan Nabi, cara berjalan Nabi, cara apa, kekemasan Nabi. Hak tu, tiru hak tu lah. Kan? So, ada soalan lagi? Fadal. Barakallahu fikum. Jadi dekat sini, dalam lafaz yang lain, dengan baik-baik, dalam lafaz yang lain, dalam Sunan Ibn Majah, Nabi SAW sebut apa? Innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. So yang tadi ni lafaznya innaka antat tawwabul ghafur. Dua-dua boleh. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bila dia bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tengok Nabi pernah duduk dan Nabi pun mengulang-ulang ucapan ini, Rabbighfirli. Apa maksud Rabbighfirli? Ya Allah, maafkanlah aku, ampunkanlah aku. Ini juga termasuk di dalam kalimat istighfar. Kalimah apa? Kalimah istighfar. Sekejap, saya ada screenshot satu ucapan Malik bin Dinar rahmatullahi alaih. Ucapan Malik bin Dinar rahmatullahi alaih. Dia kata apa? Kanal abrar. Orang-orang soleh dahulunya, dia panggil, dia tak sebutlah kana salafus soleh, dia sebut kanal abrar. Orang-orang dahulu yatawasawna bi thalathah, atau yatawasawna bi thalathin. Mereka mengingatkan kita dengan jalan memberi wasiat untuk menjaga 3 perkara. Malik bin Dinar kata apa? Yusuf, orang-orang soleh yang dulu, dia pesan, dia bagi wasiat untuk jaga 3 perkara. 1, bisijnil lisan, penjarakanlah lidah. Sering-seringlah penjarakan lidah. Jangan semua benda kita nak komen. Jangan semua benda kita nak ulas. Kan? Hak ni baru ni, boleh tengok ada artis makan kat kedai mahal sikit pun kita nak ulas juga. Tengok tak? Tak tengok bagus, alhamdulillah. Ada artis tu makan kan. Makcik tu kira mahal 1,000 lebih kot harga. Pun dia makan, dia bayar lah. Makcik tu meniaga, dia bagi harga lah. Kita orang luar ni tak tengok sudah, kan? Diam. Ni semua benda nak ulas. Malik bin Dinar kata, akhir-akhir ni, kita ni akhir zaman punya penduduk ni kan, antara benda betul-betul kita nak kena buat, sijnil lisan, penjarakanlah lidah kita. Jangan semua benda nak ulas. Macam juga contoh, ada pepatah Arab dia kata, satu bedilakal ayyamma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Akan datang kepada engkau satu-satu cerita yang kau tak tahu betul ke salah, betul ke salah, tapi dengan jalan kau memenjarakan lidah engkau, wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi, kebenaran cerita itu akan datang sendiri kepada engkau tanpa perlu engkau membayar upah pun kepada orang nak dapatkan cerita tu. Faham tak? Relax, tenang. Yang ni kita nak kena bikin. Nombor 2, kasratul istighfar. Orang-orang soleh dahulu memang asyik ingatkan kita, banyakkanlah istighfar. Penjarakan lidah, banyakkan istighfar. Dan yang ketiga, al-uzlah. Akhir-akhir ini kenalah banyak menyendiri. Sebab duduk ramai-ramai ni kadang-kala lebih cenderung untuk buat maksiat daripada mulut. Di istilah dia membasol. Kak dah sebut tadi kan, membawang kan, membasol ke mensaum ke kan, bawang merah ke bawang putih ke, wallah ta'ala alam. So kita ambil lah jalan selamat. Jangan kita tergolong di kalangan orang yang banyak buat amal tapi menjelang hari akhirat kita menjadi muflis. Kita dah baca dah itu hari hadisnya, orang muflis siapa dia bang? Orang yang membawa pahala puasa, pahala solat, pahala haji, tapi qad syatama hadza wa qadhafa hadza, apa lagi, dia ejek orang ni, dia hina orang tu, dia pukul orang ni, dia marah orang tu, sampai apa? Pahala dia terpaksa bagi kepada orang yang dia zalimi. Bila dah tak ada apa lagi nak bagi, dosa kawan tu pula kena transfer pergi dekat dalam diri dia. Jadilah dia muflis. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu ucapan Malik bin Dinar ni memang antara benda yang saya kira bila saya terbaca tu saya kata kena share ni. Untuk diri saya sendiri jugalah. Kena sijnil lisan, kena penjarakan
Lisan. Okey. So Rabbighfirli, dia adalah salah satu di kalangan kalimatus istighfar, ucapan istighfar. Yang tadi Malik bin Dinar kata, hujung-hujung ni kita kena kathratus istighfar, memperbanyakkan istighfar. Ini antara istighfar terbaik. Rabbighfirli. Sambung, wa tub alayya. Apa maksud wa tub alayya? Terimalah taubatku. Terimalah taubatku, duhai Tuhanku, ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau maha pemberi taubat lagi maha pengampun. Kalau kita ganti dengan innaka antat tawwabur rahim, engkau penerima taubat, kau maha penyayang. Boleh? Betul? Betul. Bacaan selepas solat sunat duha 100 kali. Barakallahu fiik Kak Mimi. Bagus-bagus, masya-Allah. Silakan. Kalau dalam majlis dia baca dak mati kuat. Dia sebenarnya bila majlis ni dia bukanlah bererti majlis ilmu semata-mata. Apa-apa majlis kita duduk-duduk kan. Mungkin ada orang sedang bersenang bersembang dekat sana, kita tak tahu dia sembang apa. Kita duduk seorang-seorang, kita berucap, "Ya Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur." Dia kalau dalam majlis ilmu macam ni, antara benda kita memang nak kena buat adalah bagi perhatian. Kalau kita istighfar, macam mana nak bagi perhatian? Atau kita berzikir dalam hati. So tengok-tengok keadaan kan, majlis yang macam mana kan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bagi isyarat, kalau kita ada dalam majlis laghatah. Apa laghatah? Di dalamnya ada urusan lagha, tu pun dipanggil majlis juga. So Nabi kata jangan tinggalkan majlis tersebut sampailah engkau ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika. Ni doa tasbih kafarah. Nampak tak? Okey. Jadi kenapa kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala sendiri sebut dalam Al-Quran, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Tolonglah sampaikan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku Maha Pengampun, aku Maha Penyayang. So Allah Taala sangat suka mendengar rintihan daripada kita hal selaku hamba-hambanya. Dalam satu hadis kursi Allah Taala kata, "Udhkuruni firraha adhkurukum fisyiddah." Kalian semua time senang macam ni ingat aku. Nanti kalau sampai waktu kalian susah, aku pula akan ingat kepada kalian. Faham tak? Time kita senang-senang macam ni, jangan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab fitrah manusia ni time susah, cari Allah. Time senang, tinggalkan Allah. So tak nak. Allah Ta'ala pesan kepada kita, time senang pun ingat Allah Ta'ala. Dan kalau kita berzikir dalam posisi senang, dalam keadaan lapang, kita sedang menzahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ramai orang boleh buat benda ni, jemaah sekalian. Ada soalan? Mafish, kita bagi tajuk yang baru. Tajuk yang ke-85 iaitu doa kafaratul majlisi. Doa kafaratul majlis, maksud dia apa? Penebus penutup pada majlis, ataupun kafaratul majlis, penebus untuk dosa-dosa kita dalam satu-satu majlis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghatah faqala qabla an yaquma min majlisihi dhalik." Yang ni kita sebut tadi ni, laghatah tadi ni. Barang siapa, kata Nabi, duduk dalam sebuah majlis, dalam majlis tersebut terdapat padanya kebanyakan waktu tu dengan hal-hal yang lagha, hal-hal yang sia-sia. Faqala, kemudian dia ucapkan doa ini qabla an yaquma, sebelum dia bersurai. Apa ucapan dia? Subhanakallahumma, cuba sebut. Wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa ganjaran dia? Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, kecuali dia akan beransur daripada majlis tersebut dalam posisi dosa dia telah diampunkan. Nampak tak jemaah sekalian? Saya bawa hadis-hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, barang siapa berada dalam satu majlis, kemudian dia langsung tak ingat Allah Ta'ala, kana alaihi minallahi tirah yaumal qiyamah, pastilah dia akan dikenakan penyesalan, dia akan berasa menyesal menjelang hari kiamat kelak. Begitu juga barang siapa yang berbaring di atas sebuah pembaringan, dia langsung tak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pastilah pembaringan tersebut akan menjadikan hal yang sangat disesali menjelang hari kiamat kelak. Sama jugalah jemaah sekalian, bila kita duduk dalam majlis yang di dalamnya terdapat ucapan-ucapan lagha, lalu dia banyak membuat suara-suara bergaduh, angkat suara dan seterusnya, maka sebelum dia beransur, dia mengucapkan tadi ni yang dipanggil apa? Tasbih kafarah.
kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ganjaran dan keutamaannya? Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Okey, saya ada sedikit note nak share dengan kalian. Min asbabil hasarah yaumil qiyamah ayajlisal abdu majlisan thumma yaqum wa lam yadhkurillah ta'ala fih. Di antara sebab-sebab yang mendatangkan penyesalan bagi seorang insan menjelang hari kiamat adalah saat dia berada dalam sebuah majlis, sebelum dia beransur dia langsung tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun syai'un minal kalamil haram. Dengar, walaupun dalam majlis tadi itu tak sembang perkara-perkara yang haram, tapi kalau tak sebut langsung nama Allah Subhanahu wa taala, itu antara majlis yang akan disesali menjelang hari kiamat kelak. Kan? Sembang bab masakan contohnya, macam mana nak bagi kari lebih lemak, macam mana nak bagi kuah lebih sedap. Tak ada dosa dalam bab tu. Tapi tak ada langsung sebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka perbincangan ataupun majlis tersebut akan menjadi majlis yang disesali menjelang hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi illa kana alaihim tirah. Ini saya baca tadi. Tidaklah ada satu kaum yang menduduki sebuah majlis, dalam majlis tersebut langsung dia tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa kana alaihim tirah, kecuali pasti yang akan mereka dapatkan adalah penyesalan. Apa maksud tirah? Ay hasarah wa nuqsana, penyesalan dan juga kekurangan. Pahala dipotong, ganjaran tak dapat. Wa ma masya ahadun mamshan, barang siapa meniti sebuah perjalanan, lam yadhkurillaha fihi, langsung tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa kana alaihi tirah, pasti dalam perjalanan tersebut juga dia akan menyesal. Sebab itu jamaah sekalian, saya ingatkan diri saya dan kita semua, Nabi dah ajar kepada kita sebagaimana ucapan Jabir bin Abdullah, katanya kunna idza sa'idna kabbarna, kami diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kami meniti tempat tinggi, Nabi suruh kami bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa idza nazzalna sabbahna, kalau kami meniti sebuah jalan yang curam untuk kami turun, maka kami diajar untuk bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang ni yang Nabi maksudkan, barang siapa meniti sebuah perjalanan langsung tak ada zikrullah, langsung tak mengungkapkan rasa ingat pada Allah Ta'ala, kana alaihi minallahi tirah, pastilah dia akan menemui penyesalan. Wa ma awa ahadun ila firashih, tidaklah seseorang yang mendekati tempat pembaringan untuk dia lena, walam yadhkurillaha fihi, langsung tak berzikir kepada Allah Taala, illa kana alaihi tirah, confirm dia akan menyesal. Sebab kalau saya selalu sebut ucapan ini bila kita baca tadabbur surah At-Takatsur, apa ayat terakhir dia ni? At-Takatsur, alhaakumut takatsur, ayat last sekali apa? Thumma latus'alunna yauma idzin anin na'im, kalian benar-benar akan dipertanggungjawabkan atas setiap nikmat yang Allah Azza wa Jalla bagi. Kalau kita buka tafsir Ibn Katsir, kita akan jumpa sehinggakan nikmat berbaring pun Allah Ta'ala akan tanya. Dapat baring ni pun nikmat, kita nikmat. Selalu saya bagi contoh kan, mengaji macam ni mengantuk tak? Mata kebil-kebil ni lah? Tak, alhamdulillah tak kebil, bagus, masya-Allah. Kan, tapi dalam majlis ilmu, antara tempat senang nak lena majlis ilmu, nazalat alaihimus sakinah, Allah campak ketenangan. Kena aircon pula memang tenang nak lena. Kalau dibagi bantal dengan tilam, innalillahi wa inna ilaihi, memang ghuyub. Ghaibul ghuyub, hilang. Nak bagi tahu nikmatnya dapat baring. Jadi kita jangan jadi di kalangan orang yang mendekati tempat pembaringan langsung tak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal dulu kita dah belajar dan Nabi ajar kepada kita, bila kita nak mendekati tempat pembaringan, Nabi akan ambil sarung bantal, selimut ke, kain ke, kemudian kibas. Berapa kali? Sebut apa? Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian barulah Nabi tadah tangan, Nabi duduk atas pembaringan, Nabi ludah angin kat tangan Nabi. Nabi baca apa? 3 qul. Lepas tu Nabi pun sapu dekat badan, kat muka, kat badan, kat tangan, kat kaki, yang mana dia mampu dicapai oleh tangan. Barulah lepas tu baca ayat kursi. Lepas tu barulah baring atas lambung-lambung kanan, letak tangan kanan, telapak tangan kanan atas pipi kanan. Kemudian baca lagi bismikallahumma ahya wa amut. Yang ni semua zikir-zikir. Sebab tu disebutkan tadi, barang siapa mendatangi tempat tidurnya langsung dia tak berzikir kepada Allah, dia confirm menyesal.
Sebab hari ni di antara saya kira perangai, tak kira lah ustaz-ustaz ataupun bukan ustaz-ustaz, kalau dia nak baring dia cari telefon. Kan? Itu antara zikir dia kalau tak ada tu atas alasan nak set alarm lah. Kan? Lepas set alarm tu kadang-kadang hilang. Dia check, dia tengok hak lain. Lepas tu dia tak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Okey, tengok juga mengapa penting kita ucap doa kafaratul majlis ini daripada Abi Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fih illa qamu mithla jifati himarin wa kana lahum hasarah." Barang siapa yang bangkit daripada satu-satu majlis, dalam majlis tersebut langsung tak ada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bangunnya bagaikan bangkai keldai. Bangun bangkai keldai. Ada manfaat tak bangkai keldai? Tak ada kan. Satu hari Nabi pergi pasar dengan sahabat-sahabat Nabi kan. Nabi nampak ada keldai yang dah jadi bangkai. Nabi kata, siapa nak beli satu dinar, satu dirham, siapa nak beli? Sahabat-sahabat kata, mati dah wahai Rasul, tak ada manfaat untuk kami. So kalau macam tu, siapa nak ambil secara percuma? Sahabat-sahabat kata, ya Rasul, kalau binatang ni hidup pun telinga dia koyak, cacat, tak ada manfaat untuk kami, nak jual ke nak beli, tak ada manfaat. Jadi Nabi kata, begitulah dunia ini di sisi Allah, langsung tak ada nilai. Nabi kata, kalaulah dunia ini langsung memang ada nilai di sisi Allah walau sebesar sehelai sayap nyamuk kan? Apa yang berlaku? Nescaya orang-orang kafir takkan dapat minum. So nak bagi isyarat kepada kita, tak ada manfaat, tak ada manfaat. So sebab itulah jemaah sekalian, kita berada di akhir-akhir usia ini, jangan tinggal istighfar. Dan di sinilah Nabi ajar kepada kita untuk baca tasbih kafarah ini. Saya buat ulangan Tasbih kafarah ini sekurang-kurangnya ada pada 3 tempat. Satu, dalam majlis ilmu. Habis-habis macam ni ke majlis, apa-apa majlis majlis. Kita sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kedua nak baca selepas ambil wudu. Lepas ambil wudu. Sebab bila kita baca tasbih kafarah selepas daripada ambil wudu ni, maka akan dicatatkan bacaan ini di atas sebuah lembaran yang tak akan pernah rosak. Menjelang hari kiamat Allah Ta'ala akan bawakan lembaran tersebut. Dan yang ketiga, lepas baca Quran. Kan? Ajarlah kepada kawan-kawan, kepada teman-teman. Kalau yang menjadikan habis baca Quran tu disebut sadaqallahul azim, walaupun ucapan tersebut langsung tak ada cacat celanya, sebab memang maha jujur Allah, maha baik Allah Ta'ala, maha benar Allah Ta'ala atas ucapan yang tersebut, firman-firmannya. Tapi menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, habis pembacaan Al-Quran Nabi akan sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nak bagi isyarat apa kepada kita jemaah sekalian, walaupun kita baru saja buat benda yang baik, tetap juga kita minta ampun kepada Allah dan kita rujuk kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tengok sikit. Hadis tersebut memiliki lafaz-lafaz lain dari sahabat yang lainnya. Sabda Nabi banyak membuat suara gaduh. Laghatuhu ataupun laghatah bererti suara gaduh yang membuat keributan. Maksudnya adalah ucapan-ucapan sinis dan ucapan-ucapan yang langsung tak ada manfaat. Majlis laghah lah, senang cerita. Dalam hal itu terkandung larangan berbicara yang tak berguna dan membuat keributan yang tak ada manfaatnya. Dalam hadis tersebut mengandungi penjelasan adanya kafaratul majlis, iaitu pelebur dosa-dosa majlis, dan bahawasanya doa tersebut dibaca pada akhir majlis. Sebagai penutup, pada muka surat 318, doa mengandungi penyucian Allah dari berbagai bentuk kekurangan dan kecacatan. Bila kita berdoa ni ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang kita nak mentanzihkan Allah, kita nak bersihkan Allah Taala daripada kecacatan dan juga kekurangan. Di dalamnya juga ada penetapan uluhiyah bagi Allah Taala semata-mata, yang tidak ada sekutu baginya. Di sinilah kita nampak akan kita betul-betul bergantung harap pada Allah dan kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian kembali kepada Allah dengan mengakui dosa-dosa serta memohon ampunan dan bertaubat kepadanya. Kita teringat dulu guru-guru kita berpesan, di antara pengagungan, satu-satu pengagungan kita terhadap Allah, di antara kesempurnaan satu-satu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan 2 hal. Satu, mengagungkan Allah. Yang kedua, menghinakan diri di hadapan Allah. Persembahan akan jadi sempurna. Kita tak nak persembahan kita cincai boncai, terus-terus Allahumma ghafirli, Allahumma ghafir lana, tak molek.
Nabi ajar kepada kita, iza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih. Kalau kalian nak memulakan doa, jangan lupa puji Allah Taala dahulu. Ini puja wassana'u alaih. Kemudian panjatkan lagi pujian kepada Allah. Summa yusallu alayya. Kemudian kalian selawat kepada aku. Summa yad'u ba'du bima syaa kama qala. Lepas tu kalian nak minta apa, kalian mintalah. Di sini nak mengisyaratkan bila kita puji-puji Allah, kita sedang mengagungkan Allah. Dan bila kita hina-hinakan diri kita, disitulah puncak kesempurnaan persembahan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kata Rabbi ghafirli wa tub alayya. Kita kata lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, sabda Nabi, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan selama dalam majlis tersebut, yang ini dosa-dosa selain dosa menzalimi sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ada soalan apa? Maafish. So, kesimpulan yang dapat kita ambil pada malam hari ini, kita buat sedikit ulang kaji berkenaan dengan pada permulaan tadi, doa al-ghadab, doa ketika kita marah. Jadi ingatlah, siapa pun kita tak terlepas daripada perasaan marah. Seorang isteri terasa hati dengan suami, suami terasa hati dengan isteri, anak-anak, kawan-kawan, jiran tetangga dan semisalnya. Maka Nabi tinggalkan kepada kita doa yang sangat mujarab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita dah belajar juga berkenaan pada malam hari ini, doa ketika melihat orang lain tertimpa musibah. Antara doanya adalah alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan kemudian kita dah belajar juga berkenaan dengan ucapan Nabi yang begitu banyak dalam satu-satu majlis, Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dalam matan yang lain Nabi sebut innaka antat tawwabur rahim. Dan juga doa kafaratul majlis. Moga-moga dapat jadikan amalan. Tak dapat semua, dapat satu daripada 4 pada malam hari ini pun jauh lebih baik. Dan ilmu yang terbaik adalah ilmu yang kita amal dan sebarkan kepada yang lain. Man dalla ala khairin ka ajri fa'ilih. Siapa menunjukkan satu nilai kebaikan kepada orang ramai, selama orang-orang tersebut menirunya, selama itulah pahala yang mereka dapat akan ditransfer kepada kita secara sempurna, secara full. Okey, wallahu taala alam. Saya kira cukup setakat itu untuk malam hari ini. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu datang dari saya dalam menyampaikan, panjang umur rezeki kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.